Yang lain mana yang lain? Saya tak tahu lah Ustaz. Aduh, kan. Boring kan duduk kat rumah kan. Dah tepu je. Saya tak tahu nak buat apa. Ustaz kat rumah. Itulah saya pun macam-macam lah. Adalah benda yang saya buat. ha. Paling-paling tidak pun baca buku. Paling-paling tidak lah. Bak kata orang bangun tidur, tidur balik. Kenalah buat benda-benda sikit kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Okey, alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat sama-sama lagi. Okey, untuk GM kita. Okey, jadi mudah-mudahan kita semua ni dalam limpah rahmat maghfirah ataupun keampunan Allah SWT. Okey, jadi saya tak boleh nak tunggu lama lah sebab lepas ni saya kena pergi sekolah. Ada tugasan yang kena buat kat sekolah. Jadi kita teruskan saja GM kita. Okay, kalau yang mana yang tak dapat ikut secara langsung dengan saya, kita macam biasalah, mana rujuk pada link YouTube yang disediakan. Okay. Dan juga kita punya kelas pada pagi ni pun saya rakam dan saya akan upload dalam dalam YouTube akaun saya, dan nanti saya akan sharekan kepada kamu semua untuk sebagai rujukan ataupun sebagai panduan kita selepas daripada ni. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sentuh tajuk ayat kefahaman. Ayat kefahaman. Iaitu tajuk yang berapa yang saya sebut dalam grup tadi. Okey. Ayat kefahaman iaitu tajuk yang pelajaran yang ke-13 tak silap saya. Ke-6. Ke-6. Ke? Okey, pelajaran yang ke-6, generasi unggul generasi unggul. Okey. Apa benda generasi unggul ni? Apa benda generasi unggul? Sekali pandang, sekali faham apa benda generasi unggul. Okey. Dalam bidang Al-Quran, generasi unggul. Apa yang generasi unggul? Kita ke generasi unggul? Umat Melayu ke generasi unggul? Ke umat bangsa Cina generasi yang unggul, ataupun bangsa Eropah yang generasi yang unggul? Jadi kita akan sentuh bab yang berkaitan dengan generasi unggul, apa yang dimaksudkan dengan generasi unggul. Berdasarkan daripada ayat ke-100 surah At-Taubah. Okey. Okey, ni yang dikatakan sebagai generasi unggul. Siapa dia? Orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dalam kalangan orang-orang muhajirin. Orang muhajirin iaitu orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Ansar orang Madinah. Orang yang duduk kat Madinah yang memberi bantuan kepada orang muhajirin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan
dengan kebaikan. Allah meridai mereka dan mereka meridainya, iaitu meridai Allah. Dan Allah juga menyediakan mereka untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan masa. Itu yang maksud dia generasi unggul, iaitu generasi sahabat. Okey, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dah jauh daripada sahabat Nabi, daripada zaman Nabi. Jadi generasi yang unggul adalah generasi sahabat, iaitu mereka-mereka yang sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, was-sabiqunal awwalun. Apa maksud dia was-sabiqunal awwalun? Iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu orang-orang yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan. Orang berhijrah tu nama dia Muhajirin, orang yang beri bantuan dia tu nama dia Al-Ansar. Okey, Al-Muhajirin dan Ansar. Okey. Minal Muhajirin wal Ansar. Okey, dari kalangan orang Muhajirin, orang yang berhijrah. Ansar orang yang memberi bantuan. Okey, ingat Ansar memberi bantuan. Muhajirin orang yang berhijrah. Okey. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dengan kebaikan. Okey, maknanya siapa dia? Kita lah. Kita kena ikut jejak langkah para sahabat baginda. Apa sunnah ataupun apa yang dilakukan oleh para sahabat baginda, kita kena ikut. Selain daripada kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Okey. Radhiyallahu anhum wa radu an. Okey, Allah Taala meridai golongan sahabat ni. Okey, Allah Taala meridai. Sebab tu bila kita sebut nama sahabat ada RA, kita tengok kalau orang tulis Rumi tu dia tulis RA hujung nama sahabat kan. Contoh Saidina Abu Bakar, lepas tu hujung dia RA. RA tu maksudnya radhiyallahu anhu. Okey, radhiyallahu anhu. Maknanya Allah Taala meridainya. Allah Taala meridainya. Kalau ramai kita sebut radhiyallahu anhum. Kalau ramai kita sebut radhiyallahu anhum. Kalau ada orang, contohnya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Jadi kita sebut radhiyallahu anhuma. Okey, Allah Taala meridai mereka dan mereka iaitu sahabat ni meridai Allah SWT juga. Seterusnya wa'adda lahum jannat. Allah Taala sediakan untuk mereka ni syurga-syurga. Para sahabat baginda ni ada di kalangan sahabat baginda yang telah dijamin masuk syurga. Kalau tak dijamin pun maknanya potensi untuk masuk syurga tu tinggi. Nak bandingkan dengan kita lah. Kita ni dah jauh daripada Nabi. Potensi kita nak dapat masuk syurga tu kadang jauh jugalah kan. Banding dengan tajri tahtaha, maknanya dalam syurga ni adanya sungai-sungai. Kalau dalam ayat-ayat yang kan ada syurga daripada air biasa lah, air tu air dunia adalah air arak. Kalau kat dunia ni arak ni diharamkan. Okey, khamar ni diharamkan di dunia, tapi di dalam syurga kita boleh minum arak. Dihalalkan di dalam syurga. Ada sungai daripada madu. Ada sungai daripada madu. Jadi nikmat dalam syurga tu. Kalau dekat dunia ni kita nak makan madu, kita kena cari lebah kan. Kena cari lebah, kena cari kelulut, baru kita dapat madu. Tapi dekat syurga nanti ada sungai tu memang dia punya airnya adalah madu. Itu nikmat bagi orang yang dapat masuk syurga. Jadi kita sama-sama doa supaya kita dapat masuk syurga lah. Okay, khalidina fiha abada. Mereka ni kekal di dalamnya selama-lamanya. Maknanya para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bila masuk syurga nanti dia akan kekal di dalamnya. Akan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Abadan abada, kekal selama-lamanya. Kalau orang yang kafir, yang musyrik, dia masuk neraka, tapi dan kekal selama-lamanya jugalah. Kalau orang yang kafir, orang yang musyrik masuk ke neraka, dia akan kekal selama-lamanya juga. Okey. Walaupun dia satu zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Abu Jahal kan. Abu Jahal bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebabkan dia tidak beriman, sebabkan dia kufur, dia kafir, dia musyrik, maka dia tak dapat masuk syurga.
Dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Okey. Okey, zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kemenangan bagi kita yang sebenar-benarnya adalah bila kita dapat masuk syurga. Selagi mana kita tak masuk syurga, selagi itu kita belum menang lagi. Kita belum menang. Jadi kalau bila kita dah masuk syurga nanti, itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Jadi usahalah masuk syurga. Dapatkan keredaan Allah SWT untuk masuk syurga. Okey. Okay, seterusnya pengertian sahabat. Okey, apa maksud sahabat? Okey, kena ingat ada dari segi bahasanya adalah orang yang mendampingi. Okey, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari segi bahasanya lah. Okey, sesiapa yang dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai sahabat dari sudut bahasa. Okey, contohlah kan, kalau macam korang lah, kau mendampingi kawan-kawan tu, itu adalah sahabat. Itu adalah sahabat. Okey, dari segi istilah, sesiapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya serta meninggal dunia dalam Islam sebagai seorang muslim. Okey, maksud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya siapa yang jumpa dengan Nabi. Okey, siapa yang berjumpa dengan Nabi. Berapa orang manusia ketika itu yang dapat berjumpa Nabi. Jadi manusia yang berjumpa Nabi itu macam-macam. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Contoh macam saya sebut tadi, Abu Jahal kan, dia jumpa Nabi, dia pak saudara Nabi. Nabi tu anak saudara dia. Okay. Dan beriman kepadanya, iaitu beriman kepada Nabi SAW. Jadi kalau macam Abu Jahal tadi, walaupun dia berjumpa, walaupun dia pak saudara kepada Rasulullah SAW, tapi dia tak beriman, dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Jadi syarat dia kena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu meninggal dunia dalam keadaan Islam. Okey, dalam keadaan Islam dan sebagai seorang muslim. Bila dia meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kalau dia meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang musyrik ataupun seorang yang kafir, maka dia bukan sahabat Nabi. Okey, bukan sahabat Nabi. Okey. Muhajirin dan Ansar adalah contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Muhajirin orang yang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Orang Ansar orang yang duduk ke Madinah yang membantu Muhajirin dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu adalah contoh sahabat Nabi. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, makin ramailah sahabat Nabi. Okay. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, makin ramailah sahabat Nabi. Tapi dia bukan di kalangan Muhajirin dan Ansar lagi lah. Okay. Muhajirin dan Ansar adalah golongan yang terdahulu. As-sabiqun al-awwalun. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, ada berlakunya haji wida', iaitu haji yang terakhir buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang berjumpa dengan Nabi ketika itu bukan lagi di kalangan Muhajirin dan Ansar, tapi kita iktiraf dia orang sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Muhajirin dan Ansar adalah kumpulan sahabat yang paling ramai ataupun paling besar jumlah dia. Berapa ramai sebenarnya sahabat? Okey, berapa ramai sebenarnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, ada disebutkan sahabat Nabi ni ada 100,000 orang. Okey, 100,000 orang. Ya, di kalangan Muhajirin, di kalangan Ansar, lepas tu yang bersama-sama dengan Nabi semasa Hajjatul Wida' ataupun haji yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Okey. Penduduk Mekah yang beriman, Muhajirin, macam saya sebut tadi lah, penduduk Mekah yang beriman dengan Rasulullah dan berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah ke Madinah. Okey. Contohnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni pak saudara Nabi. Tapi meninggal dunia syahid dalam perang apa siapa tahu? Siapa tahu Hamzah bin Abdul Muttalib? Dia meninggal dunia dalam peperangan apa? Syaril. Izzat. Tidur ke? Tak ada. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia ni dia syahid ataupun dia meninggal dunia dalam peperangan apa?
Ya. Tak tahu. Ke tak tahu? Okey, siapa tahu? Siapa yang tahu? Dini ke? Tak tahu juga. Nyap itu tak tahu Ustaz, dia tu. Ustaz, Okey, Hamzah. Ya. apa Hamzah bin Abdul Muttalib ni meninggal dalam perang Uhud je tak? Bagus, pandai. Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia meninggal dalam perang Uhud. Okey. Jadi cerita dia sedih sebenarnya ni. Okey. Cerita dia sedih. Okey, bila Hamzah bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi dan dia adalah antara panglima tentera lah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia terkenal dengan kemahiran dia main pedang. Berpedang lah. Okey, berpedang. Jadi sebabkan dia ni didendam oleh Hindun bin Utbah. Itu isteri kepada Abu Sufyan. Okay, Abu Sufyan. Jadi Hindun ni berdendam dengan Hamzah. Dia berdendam dengan Hamzah bin Abdul Muttalib sebab semasa perang Badar dulu Hamzah ni bunuh 4 saudara pada Hindun. 4 saudara pada dia, pada Hindun, anak saudara pada Hindun. Jadi bila berlaku pertempuran di medan Uhud, jadi Hindun ni dia mengambil ruang untuk balas dendam. Jadi dia upah orang Habsyi ataupun kita kata Negro lah. Okey, Habsyi. Allahu Akbar. Lupa dah pula nama apa Habsyi ni. Okey, dia upah untuk bunuh Hamzah pada dalam perang Uhud. Jadi Habsyi hamba Negro ni dia kemahiran dia melempar lembing. Melempar lembing. Jadi bila dia tengok Hamzah sedang bertempur, jadi dia ambil peluang untuk pukul cubit kan. Dia mendak dan dia lemparkan lembing kepada Hamzah dan Hamzah syahid di medan Uhud. Jadi nak kata Hindun ni dia punya dendam dia dengan Hamzah sehingga kan bila tubuh jasad jenazah Hamzah tu dibelah. Okey, dibelah, dia keluarkan hati, dia keluarkan jantung Hamzah, dia makannya. Okey, dia makannya jantung Hamzah. Itu dendamnya Hindun kepada Hamzah. Okey, antara sahabat Muhajirin lagi. Itu cerita Hamzah. Kalau kita nak cerita lagi kita cerita lepas ni lah kan. Okey, seterusnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni anak kepada Yasir dan kepada Sumayyah. Siapa yang biasa dengar lagu Sumayyah kan? Dengan siapa? Hijaz. Dia ni anak pada Sumayyah dan Yasir. Okey, ni lagi Abdullah bin Mas'ud. Antaranya Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar. Kalau bapaknya sendiri Abu Bakar Siddiq, itu dah tentulah antara sahabat Muhajirin. Okay, seterusnya Al-Ansar. Al-Ansar penduduk Madinah daripada kalangan Aus dan Khazraj yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membantu Rasulullah dan Muhajirin ketika mereka tiba ke Yasrib, iaitu Madinah. Sebelum nama Madinah namanya Yasrib. Bila Rasulullah pindah berhijrah ke Madinah, maka Yasrib ni ditukar nama kepada Al-Madinatul Munawwarah. Okey, Al-Madinatul Munawwarah. Okey, antara sahabat Ansar Abu Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Rafi', Anas bin Malik, Ummu Sulaim binti Milhan dan Ummu Warakah binti Abdullah. Ini semua adalah antara sahabat-sahabat daripada kalangan Al-Ansar, iaitu orang yang ataupun penduduk Madinah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, setakat ni ada nak tanya? Kalau ada nak tanya terus je terus tanya je lah. Tak perlu tunggu sampai habis kelas. Okey, pengiktirafan Allah Ta'ala terhadap sahabat. Okay, Allah Ta'ala menyatakan keredaannya terhadap sahabat hasil daripada keredaan mereka terhadap ketentuan dan kehendak Allah SWT. Radhiyallahu anhum wa radu an. Okey, itu dia cerita dia. Okey, yang macam kita sebut tadi lah. Okey, para sahabat dijanjikan dengan kemenangan.
Contoh Allah Ta'ala sebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariban. Iaitu sungguhnya Allah Ta'ala meridai orang-orang yang beriman ketika mana mereka berjanji taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Maka dengan itu ternyata dia mengetahui apa yang terkandung di dalam hati mereka, lalu dia menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ayat ni diturunkan semasa perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrik Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Okey. Masa tu Rasulullah bawa tentera Islam untuk buat masyarakat Islam untuk buat umrah di kota Mekah, tapi dihalang oleh tentera kafir musyrik. Kafir musyrik. Jadi berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, di kalangan kaum muslimin pada waktu itu mereka membuat sumpah taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sepuhun pokok. Jadi kat sinilah turunnya ayat tersebut, ayat yang saya bacakan tadi ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Okey. Seterusnya Allah Ta'ala meningkatkan darjat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebahagian hartamu ke jalan Allah SWT? Padahal Allah lah yang telah mempusakai, iaitu mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Dan mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahawa kaum Muhajirin dan Ansar yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafkahkan ataupun membelanjakan harta benda mereka untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni punya perjuangan ataupun pahalanya lebih besar daripada kita yang berjuang sekarang. Lepas daripada pembukaan kota Mekah, masa tu orang yang berjuang selepas pembukaan kota Mekah punya perjuangan tidak sama nilainya dengan perjuangan para sahabat baginda yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam dan mereka bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, iaitu sesama Islam. Jadi kita sama Islam ni jangan bergaduh. Kadang-kadang ni sama Islam dia siap kutuk lagi kan. Siap kutuk lagi kawan kita yang sama Muslim. Padahal sama Muslim ni. Kita tak boleh kafirkan orang Islam. Kita tak boleh kafirkan orang Islam. Dengan orang Islam kita kena layan dengan sikap kasih sayang. Contoh macam sekarang ni zaman Covid kan, zaman pandemik ni. Jadi nampak orang susah kita tolong. Kalau orang susah tu kita tak tahu orang susah, tengoklah tanya ke kawan kita siapa yang susah yang kita boleh tolong. Bersikap kasih sayang. Kita membantu.
Dan para sahabat dijanjikan dengan syurga. Okay, dijanjikan dengan balasan syurga. Macam kita belum tentu lagi. Para sahabat dah tentu dah masuk syurga. Kita belum tentu lagi. Jadi kita kena usaha lah. Kena usaha untuk dapat syurga. Ni bulan-bulan apa nama, bulan haji ni kan, Zulhijjah ni. Kalau kita mampu, kita buat korban. Kalau kita mampu pergi haji, kita pergi haji. Tapi kita tak mampu nak pergi haji. Bukan senang nak pergi haji kan. Orang tertentu saja yang dapat pergi haji. Kalau sekarang ni Arab Saudi benarkan orang yang duduk kat Arab Saudi je yang buat haji. Orang yang duduk luar Saudi pun tak dapat nak buat haji. Lepas tu disyaratkan lagi kena dapat suntikan vaksin. Tak ada suntikan vaksin tak boleh nak pergi haji. Tidak dibenarkan untuk menunaikan haji. Okey, generasi sahabat adalah yang terbaik. Khairun nasi qarni. Rasulullah kata khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Okey. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, iaitu generasi Rasulullah SAW. Okey. Kemudian generasi yang datang selepasku, selepas generasi Rasulullah SAW, iaitu para tabi'in. Okey, para tabi'in. Mula-mula sahabat. Okey, mula-mula generasi sahabat. Lepas generasi sahabat, generasi pengikut sahabat, iaitu tabi'in. Kita biasa dengar kan, tabi'in. Itu tabi'in iaitu generasi yang selepas generasi sahabat. Tabi'in. Jadi generasi yang ketiga, tabi'in ni generasi yang ikut generasi selepas daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga kurun. Ada tiga kurun yang terbaik. Okey, nak dibandingkan dengan kurun selepasnya. Kita ni dah jauh sangat dah. Dah jauh sangat. Tabi'in dah jauh sangat. Jadi kita ni bukan kurun yang terbaik lah. Okey, kurun yang terbaik, tapi kita boleh menjadi baik. Kita boleh menjadi baik. Okey, tapi kalau tiga kurun ni, kurun sahabat, kurun selepas sahabat, pengikut sahabat. Lepas tu kurun yang ketiga pengikut kepada pengikut sahabat. Tiga kurun ni adalah adalah kurun yang terbaik, sebab jarak antara mereka dengan Rasulullah tu tak jauh. Jarak antara mereka dengan Rasulullah tak jauh, dekat. Kita ni dah jauh sangat dah, bertahun-tahun kan. Bertahun-tahun. Okey. 10 sahabat yang dijanjikan syurga yang Rasulullah sebut secara direct. Okey. Antaranya ada yang 10 ni, iaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Islam yang pertama. Okey, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Islam pertama yang bersama dengan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah Rasulullah yang kedua. Okay. Sayyidina Utsman bin Affan yang ketiga, khalifah Rasulullah yang ketiga. Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali ini dia adalah sepupu pada Nabi ataupun dan khalifah Rasulullah yang keempat selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Zubair bin Awwam. Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir sekali Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi 10 sahabat ni adalah yang telah dijanjikan dengan syurga. Kita ni tidak dijanjikan dengan syurga, tapi kita kena usaha untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Okey. Jadi pengajaran ayat ni kau orang boleh baca, kita perlu berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kita cuba melakukan kebaikan. Kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jangan duk kritik orang sangat kan, tapi kita tak buat sedikit pun kebaikan. Kita ada mampu sedekah RM10 pada orang susah, kita buat. Kita mampu sedekah RM1 pada orang susah, kita buat. Kita mampu sedekah ayam seekor, kita buat. Buat kebaikan. Kita buat kebaikan. Jangan kritik orang lain yang buat kebaikan. Contohlah kan, kita tengok Ibit Leo, Ustaz Ibit Leo duk bantu orang. Kita kritik macam-macam ke dia. Apalah, tak minta kebenaran lah, apalah kan. Dia tak patutlah macam tu.
Orang nak buat kebaikan ni kita jangan kritik, kita jangan komen. Malah kita bantu lagi untuk dia buat kebaikan. Kalau kita mampu buat, kita buat. Kalau kita tak mampu buat, janganlah duk kritik orang kan. Senyap-senyap sudahlah. Senyap-senyap sudahlah. Macam sekarang ni apa nama, orang angkat bendera putih kan, minta tolong, minta bantuan kan. Kat sini tak tahulah, mungkin kat sini tak ada kot. Tempat lain mungkin ada lah. Angkat bendera putih minta bantuan. Kalau kita mampu perlu bantuan, kita perlulah. Jangan pula kita marah orang angkat bendera putih tu. Senyap-senyap sudah. Kalau tak nak tolong, senyap-senyap. Jangan kita buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Okey. Seterusnya mencontohi para sahabat yang telah berkorban berjuang dalam Islam. Kita tak kira siapa, baik cikgu ke, baik anak murid ke, siapa-siapa ke, kita semua ada tanggungjawab untuk berjuang mendaulatkan Islam. Semua kita lah, tak kira lah kamu ke, saya ke, mesti ada peranan dalam memperjuangkan Islam. Tapi jangan ingat berjuang ni hanya berjuang dengan senjata saja. Berjihad tu bukan hanya dengan senjata saja, banyak lagi jihad. Antaranya kita jihad untuk untuk belajar, untuk mendalami ilmu. Itu adalah jihad sebenarnya. Tinggal lagi kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Kita ingat jihad ni angkat senjata je, pulang dengan orang kafir. Itu je kita ingat. Jadi tak betul. Kita belajar tu sendiri adalah jihad. Sebab tu macam saya sebut kelas sebelum ni pasal zakat kan. Antara asnaf zakat, orang yang layak mendapat zakat adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT, fisabilillah. Dan antara yang orang yang berjihad fisabilillah ni adalah orang yang menuntut ilmu lah, pelajar. Muka orang belajar, nak sama belajar nanti kan, nak sama belajar. Dekat universiti mana-mana ke, tak cukup dia. Boleh mohon dengan pusat zakat untuk support untuk pelajaran kamu. Bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala dengan menjauhi larangannya. Dan supaya kita memperoleh kesejahteraan berpanjangan. Kita tidak melakukan maksiat, itu adalah tanda kita bersyukur. Kita melakukan ibadat adalah tanda kita bersyukur. Kita tolong orang, itu adalah tanda kita bersyukur. Kita sedekah kat orang, itu adalah tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dan seterusnya, mengelakkan diri daripada mencaci, mencela, membenci, mencela, mencaci dan menghina para sahabat. Ikut kita rasa kita baik setara mana pun, jangan kita bandingkan dengan sahabat. Kita ni baik setara mana pun tak sama dengan sahabat Rasulullah SAW. Jauh sangat. Nak bandingkan kita dengan sahabat ni. Kena pula dengan sahabat yang dijanjikan syurga. Kita ni tidak dijanjikan syurga lagi. Tapi para sahabat yang 10 tu dah dijanjikan dengan syurga dah. Jadi dah dijanjikan dengan syurga. Siapalah kita nak dibandingkan dengan para sahabat. Ini mengutuk sahabat Nabi SAW macam-macam. Terutamanya ada segolongan Syiah. Segolongan Syiah yang melampau-lampau. Mereka ni sampai mengkafirkan sahabat. Siapa kita nak kafirkan sahabat kan? Siapa kita nak kafirkan sahabat? Kita nak kafirkan Sayyidina Umar, kita nak kafirkan Sayyidina Abu Bakar. Siapa kita nak kafirkan mereka? Kita ni setara mana? Amalan kita setara mana? Nak bandingkan kita dengan sahabat tu jumpa dengan Nabi SAW. Duduk 24 jam bersama dengan Nabi SAW. Kita ni jumpa Nabi pun tidak. Kalau siapa yang pergi umrah, pergi haji, dapatlah tengok makam Nabi SAW, ziarah Nabi, ziarah makam Nabi SAW. Kalau siapa yang pergi haji, pergi umrah. Kalau yang tak pergi langsung, yang belum pernah pergi lagi, jadi kita tak boleh nak bandingkan kita dengan sahabat. Kita tak boleh membenci mereka dan mengkafirkan mereka. Paling teruk sekali mengkafirkan mereka lah. Mengkafirkan mereka. Dah. Selesai slide saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh diajukan.
Ada apa-apa pertanyaan? Faham kot? Faham Ustaz. Alhamdulillah hari ni ada apa nama? Ada 3 orang lah kan. Ada 3 orang alhamdulillah. Ni apa nama si apa nama tu? Amar apa cerita? Ama. Aduh. Dekat UMP. UMP Ustaz. Dia oh dekat UMP. Dia di kuarantin kat sana. Bukan kat rumah. Bukan. Dia kemarin rasa dia kena pergi UMP. Oh ya ke? KKM ambil dia. Okey, kalau tak ada apa-apa persoalan, jadi cukup untuk setakat ni. Bagaimana biasalah, okey, tugasan yang perlu kamu buat. Okey, tugasan buat apa nama tu, kuis. Sebenarnya kuis ni sebenarnya seronok sebenarnya, tinggal lagi tak tahulah, saya pun tak faham lah kenapa kita tak berapa ada kalangan pelajar kita tak seronok dengan kuis kan. Klik je kan. Bukan yang susah pun. Klik je. Tak susah pun. Tapi susah sangat nak jawab kuis kan. Lepas tu kuis yang yang disebut dalam grup-grup kelas apa semua tu, kuis tu dia ada nilai dia kan. Peringkat kebahasaan, peringkat negeri. Jadi korang kalau yang berhajat nak sambung belajar ke sekolah asrama penuh ke apa lepas daripada ni kan. Dan tentu dia orang akan tengok penglibatan co-curriculum kan. Jadi saya rasa macam agak sedih jugalah kan. Bila kuis-kuis yang peringkat lebih tinggi, peringkat negeri, peringkat kebahasaan kita tak ikut sama. Lagi satu zaman TikTok ni kan. Zaman TikTok. Jadi ni tak. Korang pandai main TikTok kan. Apa salah apa salahnya dengan TikTok tu korang buat benda-benda yang berfaedah kan. Buat benda-benda yang berfaedah. Ada main TikTok Ustaz. Ada main TikTok. Ada main TikTok. Tak kira dah siapa-siapa pun. Jam ke Dini ke yang macam tak tahulah Dini main ke tak kan. Tak tahu lah. Jadi TikTok tu benda baik sebenarnya kalau kita pandai gunakan kan. Contoh lah kan, baru ni ada sekolah kita buat ulasan buku. Jadi apa salahnya kita gunakan TikTok tu untuk mengulas buku. Tak payah susah-susah cari buku. Buku yang komponen sastra kan, novel-novel yang ada yang dipinjamkan tu, yang yang kamu dapat daripada sekolah tu. Buat ulasan buku je, gunakan TikTok, gunakan aplikasi TikTok kan. Tak susah pun, tapi sambutannya kurang kan. Ini duduk main TikTok, tunjukkan muka lah, gencu lah, apa kan, buat bibir muncung lah. Syari. Wadam. Apa je dah? Aduh Syari. Jadi patutnya benda-benda tu kita gunakan untuk yang lebih baik lah kan. Benda-benda yang lebih baik. Contohlah lagi, kita gunakan TikTok untuk contoh buat TikTok, video TikTok dekat dapur ke, masak kan. Yang berbual lah. Jadi benda tu sebenarnya dia kalau kita postkan dekat YouTube dan ada view, kita punya kita punya follower pun ramai, subscribers kita ramai. Kat situ kita dapat income daripada buat benda-benda saja yang tak tersuara ni, kadang-kadang mungkin dapat pahala kan. Pakai gencu merah-merah, lepas tu buat muncung-muncung. Jadi Syari pakai tudung Ustaz. ataupun buka tudung lah apa. Jadi
kita tak dapat pahala. Mungkin dapat dosa pula kan. Jadi baik kita buat benda-benda yang baik, yang apa nama, yang kita dapat pahala. Dalam masa yang sama kita dapat juga habuan dunia. Dapat habuan dunia. Share ilmu lah. Share ilmu, kita buat video pasal apa nama, ulasan buku ke, kita buat video pasal kita bantu ayah kita dekat kebun ke. Benda-benda tu boleh juga gunakan TikTok kan, tak ada masalah kan. Saya pun sebab saya tak biasa main TikTok, jadi saya tak orang kata tak beria sangat lah, jadi kita sama-sama buat benda-benda tu dan memberi faedah. Bukan beri faedah pada kita saja, beri faedah pada orang lain. Kalau orang tu tak reti masak, kita post TikTok pasal masak, orang tu mungkin dia akan bila tengok, bila tonton dia akan reti masak. Ataupun kalau orang lelaki lah, yang mana yang mampu apa nama tu, jolok buah sawit kan, buat video macam mana cara nak turunkan buah sawit, macam mana cara nak potong pelepas sawit kan. Bila saya tengok apa dia? Saya pandai sikit je. Pandai sikit tu, kau memang dah pandai lah, tinggal lagi sikit tu sebab engkau kurang buat kurang buat lah pula, kurang kemahiran. Sebab jarang-jarang buat. Bila engkau selalu buat, kau jadi pandai lah, kau jadi mahir lah kan, betul tak? Betul. Saya ni tak pernah buat, jadi saya tak reti. Kalau macam kau dah pandai buat tu, itu adalah satu benda yang bagus lah. Cuma perlu kemahiran, kena buat selalu. Kan apa dia? Adam. Adam lah pula. Okey. Macam ada satu cerita, apa nama, dekat Negeri Sembilan kan, yang budak perempuan tu umur dia 20 tahun. Dia angkat buah sawit. Buah sawit tu lagi berat daripada tubuh badan dia sendiri. Dia tu badan kecil je, tapi dia boleh angkat buah sawit. Gagah tu. Jadi kata kita buatlah benda-benda yang berfaedah kan, benda-benda yang berfaedah. Macam ni, apa nama tu, kata korban kan. Minggu depan kita berhari raya korban. Jadi kita buat video, mungkin kita buat video macam mana cara nak lapah kambing lembu ke, macam mana nak potong kambing lembu ke, macam mana nak sembelih kambing lembu ke, ataupun paling common pun macam mana cara nak sembelih ayam lah kan. Macam mana nak sembelih ayam. Kalau tak reti nak sembelih ayam, belajar cara nak sembelih ayam. Kita buat video benda tu, lepas tu tunjuk cara. Lepas tu kita postkan pada orang ataupun dalam media sosial untuk orang lain dapat ilmu daripada apa yang kita buat. Kawan-kawan kita pun dapat income juga kan. Dapat income. Kira kalau seekor lembu untuk 7 orang Ustaz. 7 bahagian. Dia bukan 7 orang, dia 7 bahagian. 7. Seekor lembu dia boleh untuk 7 bahagian. Maksudnya 7 orang lah tu. Dia gini, dia korban ni binatang yang berkaki 4, binatang ternakan yang berkaki 4. Kalau berkaki 2 macam ayam, tak ada nama korban ayam. Ayam pitik ke tak ada? Tak ada. Nak korban ayam? Tak ada, itu bukan nama korban, nama dia. Itu nak sembelih ayam, nak makan biasa-biasa. Tapi kalau nak korban, ibadah korban ni kita sembelih binatang ternakan yang berkaki 4. Contohnya kambing. Contohnya lembu, kerbau. Kalau ada bela unta. Kalau ada bela rusa. Itu binatang korban. Tak ada kita nak sembelih ayam. Sembelih ayam tu bukan ibadah korban lah. Sembelih juga, tapi bukan ibadah korban. Okey. Jadi kalau macam kambing, kita sembelih kambing tu dikira sebagai satu bahagian. Kalau lembu dia 7 bahagian. 7 bahagian. Jadi mana kalau macam lembu, kerbau, unta, rusa, itu kita boleh 7 bahagian. Okay?
Ada afdal dengan tak afdal, kurang afdal lah. Okey. Kalau sebenarnya afdalnya kita sembelih seekor terus. Contoh, kita nak sembelih seekor kambing. Seekor kambing. Itu lebih afdal daripada kita ambil satu bahagian daripada lembu ataupun daripada unta. Lebih afdal kita sembelih seekor terus. Contoh, kita nak sembelih seekor lembu. Itu lagi bagus. Dan kita nak sembelih ni, nak buat korban ni lembu ataupun kambing yang gemuk-gemuk. Yang paling cantik sekali rupa dia. Yang paling cantik sekali rupa dia. Yang paling cantik tubuh dia. Yang bulu mata dia lentik-lentik kan. Yang tubuh badan dia sado-sado. Itu yang lebih afdal. Bukan yang kurus kering. Bukan yang kurus kering. Okay, yang bagus-bagus tubuh badan dia. Itu korban. Okay. Binatang yang paling kita suka sekali. Kalau kita bela kambing, kita bela lembu, kambing yang paling kita sayang, itulah yang paling afdal kita korban untuk ibadah korban. Macam tu. Lepas tu bila kita korban macam mana? Daging tu macam mana? Daging tu disunatkan kita merasa selain daripada kita beri pada orang. Jangan tak ambil langsung. Okey. Kira ada bahagian untuk kita lah. Ada bahagian untuk kita. Selain daripada kita beri pada orang lain. Nak beri pada siapa? Terpulang pada kita lah. Cuma seeloknya ataupun afdalnya kita beri pada orang yang tak pernah makan daging. Orang yang memerlukan. Orang susah. Ada setengah orang dia tak pernah makan daging. Sebabkan daging mahal. Bukan yang murah kan. Daging mahal. Sekilo sekarang ni kata silap saya, kalau daging lembu lah dalam RM30 tak lagi lah. Daging fresh kan. Tak lagi daripada RM30. Kalau kambing tu, kalau dibiri, kalau fresh tak lagi daripada RM40. Tak lagi daripada RM40 sekilo. Itu kambing. Tapi kalau nak cari frozen yang sejuk kuku memang boleh lah, dapatlah murah, cuma tak dapat fresh lah. Okay. Jadi ada setengah orang yang tak pernah makan daging, jadi elok kita pergilah pada dia orang yang susah kan. Masa raya korban ni lah dia nak rasa makan daging. Kalau tak makan ayam je hari-hari kan. Makan ayam je hari-hari, ataupun makan telur je hari-hari. Musim orang susah sekarang. Jadi korban ni elok kita daging korban ni kita beri pada orang yang susah. Nak beri pada orang senang, tak ada masalah, tak salah pun. Contoh kita korban, kita nak beri kepada jiran kita rumah banglo. Rumah banglo kita 2-3 biji kan. Nak beri pada dia, tak ada masalah. Tak salah pun. Cuma yang afdalnya, seelok-eloknya daging korban ni diberikan pada orang yang susah, orang yang memerlukan. Okey. Jadi daripada daging korban tu seloknya 1/3 kita ambil, orang yang berkorban tu yang kita ambil, yang ambil bahagian tu, 2/3 lagi tu diagihkan kepada orang lain. Ada orang tanya, daging korban ni boleh tak bagi pada orang bukan Islam? Contohlah nak bagi pada Jaya kan. Saya rasa boleh. Nak pergi pada siapa budak-budak India sekolah kita tu nama dia Jaya kan. Jaya yang perempuan tu siapa nama? Nak pula nama budak perempuan India tu. Allahu Akbar. Kalau kita nak pergi pada dia orang, boleh ke tak boleh? Boleh, saya boleh ke? Boleh. Okey. Nak pergi pada dia orang tak ada masalah, boleh juga. Dengan syarat mereka ni kita nampak dia muyul lah, ataupun dia hampir kepada Islam. Dia hampir kepada Islam. Nak kata lebih pada tujuan dakwah. Mana mungkin dengan cara kita beri daging korban tu akan menyebabkan mereka rapat dengan Islam dan mereka berusaha untuk mendalami agama Islam. Walaupun belum lagi nak memeluk Islam,
tapi dia berusaha untuk mendalami agama Islam. Kita boleh bagi daging kurban kepada mereka. Tapi biasa orang India ni dia jenis vegetarian. Tahu vegetarian? Kebanyakan Kebanyakan ni memang ni vegetarian. Dia orang tak makan daging. Baik daging ayam, daging ayam dia tak makan, daging lembu lagi lah tak makan, daging kambing lagi lah tak makan. Dia makan benda-benda yang vegetarian kan. Macam telur. Telur tak pasti. Telur ayam tak pasti. Tak ingat lah dia orang punya, dia orang patah lagang dia orang ni kan. Biasa orang India macam tu lah. Dia puasa, cara dia puasa macam tu. Maknanya dia tak makan benda-benda berdarah ni, benda-benda berdarah. Dia makan macam ikan, macam apa tumbuh-tumbuhan, apa sayur-sayur, buah-buahan, itu dia yang dia makan. Jadi itu korban tu itu cerita dia. Maknanya kalau kita nak bagi kepada orang susah boleh, nak bagi kepada orang senang pun boleh, nak bagi kepada orang bukan Islam pun boleh, tak ada masalah. Tinggal lagi keutamaan ataupun afdal ni, mana yang utama? Mana yang utama? Okey. Faham Panjang saya cerita pasal korban ni. Padahal korban ni tajuk tingkatan 4. Kalau tahun depan korang naik tingkatan 4 baru belajar bab korban. Tapi tak apalah, maknanya sebagai pengetahuan, sebab benda ni memang kita jumpa tiap-tiap tahun. Kita jumpa tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Okey, saya rasa itu saja. Saya pun nak pergi sekolah lepas ni. Okey. Apa dia? Ustaz dulu. Cakap je terus. Saya dah habis dah. Tak apa, Ustaz cakap lah, tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Okey. Saya nak ke sekolah lepas ni. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Ada kebaikan daripada kelas kita pada hari ini. Mohon ampun maaf kalau ada salah silap bahasa apa semua. Mohon ampun maaf. Okey. Jadi saya rasa setakat ni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Thank you Ustaz. Beres. Terima kasih. Assalamualaikum.